Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Stina Akila binti Wafani. Saya akan menerangkan tentang pengenalan pasca modernisme. Umumnya, kita sudah pun melewati zaman pasca modernisme bersandarkan dengan pendapat dan serta pandangan sejarawan seni. Pasca modernisme sudah pun bermula pada abad ke-20 sekitar 1975 dan selepasnya. Memandangkan modernisme sudah pun berlalu, kita bakal berhadapan dengan senario yang baharu. Kehadiran pasca modernisme di negara ini menyebabkan suatu fenomena yang relatif baharu. Jelasnya, bagi beberapa negara, era ini sudah lama mengambil alih menggantikan era modernisme. Modernisme merujuk kepada gerakan kebudayaan dalam seni, seni bina, kesusastraan, muzik dan seni gunaan yang berkembang 30 tahun sebelum 1914. Istilah ini merujuk kepada gerakan politik, kebudayaan dan seni yang muncul pada akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 serentak dengan perubahan dalam masyarakat barat. Assalamualaikum, saya Nur Akila binti Azizul akan menerangkan sedikit tentang falsafah pasca modernisme. Pasca modernisme merupakan salah satu istilah yang merujuk kepada perkembangan dalam ilmu, teori kritikal, falsafah, seni bina, seni kesastraan dan budaya yang berkembang daripada tetapi tidak menggantikan modernisme. Perkataan pasca modernisme terbahagi pada dua, iaitu pasca bermaksud setelah, sesudah atau selepas, dan modern berkaitan tentang masa kini atau sekarang. Seterusnya, sejarah kemunculan falsafah pasca modernisme bermula di barat sekitar abad ke-20 pada tahun 1960-an sehingga kini. Falsafah ini memfokuskan kepada reaksi dan penentangan terhadap modernisme dengan membawa teori relativisme, menandakan berakhirnya zaman modernisme berdasarkan aspek penekanan menentang moderniti yang dibawa golongan Enlightenment, menentang rationality dan kajian saintifik sebagai satu-satunya ilmu, dan akhir sekali menentang dan mengadakan sesuatu pemberontakan kepada logocentrisme. Berikut merupakan 7 ciri-ciri pasca modernisme. Yang pertama, tiada kebenaran mutlak dan absolut. Berbau maksud, idea tentang wujudnya kebenaran mutlak suatu ilusi yang dibuat-buat oleh setengah pihak untuk berkuasa dan mempengaruhi manusia lain. Yang kedua ialah benar dan salah saling sinonim. Bermaksud, sesuatu yang dianggap fakta hari ini boleh dinilai salah di kemudian hari. Yang ketiga ialah pengkonsepsian diri sendiri dan rasionalisasi, iaitu bermaksud metodologi saintifik berdasarkan teori yang objektif digantikan dengan kebergantungan kepada pandangan diri sendiri. Yang keempat ialah kuasa autoriti oleh institusi tradisi seperti agama adalah palsu dan korup, iaitu menyeleweng. Berbau maksud nilaian moral yang dipandu agama atau institusi sekular disebut suatu kekangan, manakala kewujudan pihak autoriti agama dipertikaikan. Yang kelima, prinsip moral bersifat personal ataupun pribadi. Kod moral ditentukan sendiri secara pribadi oleh setiap individu tanpa dia perlu merujuk dan mengikut nilai dan peraturan tradisional. Dan yang keenam, kepentingan globalisasi dan pengantarbangsaan, bermaksud kewujudan negara bangsa yang bersempadan menghalang komunikasi antara manusia, bahkan disebut terbukti mengakibatkan peperangan. Dan akhir sekali, ketujuh, setiap agama mempunyai kedudukan sama benar menurut perspektif penganut masing-masing, iaitu pluralisme.
pembawa maksud dakwaan kebenaran eksklusif oleh sesuatu agama wajar dikutuk. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang tokoh aliran bagi pasca modernisme. Salah satunya ialah Jean-François Lyotard. Menurut beliau, pasca moden bukan lahir sebagai satu tahap sejarah, tetapi satu keadaan dan tanggapan terhadap kehidupan yang terhasil kerana perubahan dalam perorganisasian ilmu pengetahuan. Pasca moden merupakan perkembangan pesat dalam pengeluaran dan pemasaran ilmu secara global. Menurutnya juga, pasca moden ialah aliran idea dan sikap yang menampilkan apa yang ditampilkan dan apa yang dianggap songsang oleh pemodenan. Mengiktiraf pihak lain yang enggan menerima, malah mempersoalkan sistem nilai dan citarasa golongan yang berkuasa. Dan akhir sekali menurutnya, pasca moden tidak mengiktiraf naratif aliran utama atau metanaratif yang mempunyai kaitan untuk memberi pengiktirafan kepada naratif pihak lain yang selama ini tidak kelihatan, tidak bersuara dan tidak dihiraukan oleh pemodenan. Akhir sekali, sebagai penutup penerangan tentang pasca modernisme, saya akan menerangkan tentang cabaran serta kesan pasca modernisme. Bermula dengan cabaran. Cabaran pertama yang dihadapi oleh pasca modernisme ialah pergolakan besar serta mengalami perubahan moden dan metodologi berfikir, iaitu bidang ilmu terus berkembang dengan pelbagai metodologi dan cabaran baru. Untuk memainkan peranannya dengan lebih berkesan, sarjana akademik wajar peka terhadap beberapa perkembangan dan cabaran yang baru, baik dalam bidang pemikiran dan pendidikan serta kemasyarakatan. Cabaran kedua ialah penumpuan yang berat sebelah kepada model pemikiran pasca modernisme yang didukung oleh negara umat Islam yang melahirkan sosio budaya negatif, iaitu apabila agenda mencorakkan gaya hidup moden berlangsung tanpa melalui proses tapisan, maka impaknya merebak sehingga menimbulkan masalah sosial yang bertentangan dengan orientasi pendidikan dan sosio budaya tempatan. Dan cabaran terakhir ialah melahirkan aspek negatif seperti kurangnya adab, pengangguran dan kesesakan bandar. Hal ini mampu menggugatkan tenteraman hidup. Ramai individu yang kehilangan adab dan sekaligus menjejaskan imej mereka dan keluarga. Seterusnya saya akan menjelaskan tentang kesan pasca modernisme. Kesan pertama ialah terhadap agama Islam, iaitu hubungan Barat dan Islam menjadi lebih tidak selari dan mudah berlaku salah faham di antara mereka. Seterusnya, berlaku perdebatan tentang ilmu agama Islam dengan ilmu Barat. Dan akhir sekali, Barat berpegang kepada kebebasan bersuara dan membenarkan kreativiti, dan umat Islam merasakan ianya sebagai penyinggungan yang serius. Yang kedua, kesan terhadap masyarakat, iaitu golongan wanita yang berpendidikan tinggi sudah mulai menuntut hak sosial mereka. Mereka beranggapan bahawa pasca modernisme hanya mengekalkan para wanita dalam dunia kolon. Dan akhir sekali, institusi kekeluargaan semakin rapuh kerana majoriti anak-anak terjebak dengan gejala sosial tanpa sebarang sepadan agama dan akhlak. Mereka lebih mengejar kebebasan, kemewahan dan berbuat sesuka hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farzana Balkis akan menjelaskan sedikit mengenai falsafah sejahtera. Falsafah sejahtera terjadi apabila ahli falsafah sendiri mempercayai wujudnya hubungan rapat mengenai falsafah dan kehidupan seharian manusia. Ahli falsafah pertama iaitu Plato, beliau menyatakan bahawa bagi mengecapi hidup bahagia, pemimpin perlu bertindak sebagai pencantur dan penyempurna kepada kesempurnaan dan kebahagiaan hidup masyarakat. Ahli falsafah yang kedua, Ibn Sina, menurut penulisan beliau di dalam Al-Shifa, beliau menyatakan bahawa kebahagiaan hidup wujud apabila seseorang memberikan penekanan kepada aspek kehidupan beragama dan patuh pada undang-undang. Melalui perkembangan ini, terhasilnya sebuah pendekatan yang diungkapkan sebagai sejahtera. Apakah maksud sejahtera? Sejahtera bermaksud aman, tenteram,
makmur, senang, selamat, terpelihara daripada bencana dan sebagainya. Di sebelah kanan saya merupakan tokoh falsafah sejahtera iaitu Tan Sri Datuk Zulkifli Abdul Razak. Beliau merupakan rektor di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Di sebelah kiri saya akan memperkenalkan dan memperjelaskan sedikit mengenai falsafah sejahtera. Falsafah sejahtera diterapkan melalui rukun negara. Seperti yang kita tahu, rukun negara terdapat 5 prinsip iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Falsafah sejahtera perlu dibentuk awal melalui pendidikan. Hal ini kerana pendidikan menjadi saluran untuk menerapkan rukun negara di dalam kalangan masyarakat dan untuk melahirkan masyarakat yang sejahtera dan negara sejahtera. Maka terbinanya falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan mewujudkan masyarakat seimbang dari aspek emosi, rohani, intelek dan jasmani. Melalui falsafah pendidikan kebangsaan dan juga prinsip rukun negara, falsafah sejahtera dapat direalisasikan dengan pantas dan berkesan. Seterusnya, kita akan beralih kepada kepentingan falsafah sejahtera di Malaysia. Antara kepentingan falsafah sejahtera di Malaysia adalah dapat melahirkan individu yang harmoni dan seimbang. Seterusnya, dapat membentuk masyarakat yang berakhlak mulia kerana berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Dan yang terakhir adalah mencipta insan yang menyumbang kepada perpaduan serta keamanan keluarga dan negara. Antara cabaran yang perlu dihadapi bagi merealisasikan dan menerapkan falsafah sejahtera di dalam kehidupan masyarakat adalah masyarakat zaman kini memandang enteng terhadap kepentingan falsafah sejahtera dalam kehidupan seharian mereka. Bukan itu saja, kebanyakan rakyat muda zaman kini tidak menerapkan prinsip-prinsip rukun negara di dalam kehidupan seharian mereka, menjadikan mereka kurang beradab dan kurangnya intelek dan pengetahuan tentang falsafah-falsafah sejahtera dan kepentingannya terhadap negara. Okey, seterusnya kita beralih kepada perbincangan pertama. Perbincangan pertama menceritakan fahaman realiti berdasarkan pandangan pasca modernism dan falsafah sejahtera. Okey, pasca modernism menolak wujudnya realiti yang mutlak dan lebih mempercayai terdapat kepelbagaian realiti dan pelbagai garis masa berjalan dalam sesuatu masa. Pasca modernism menyangkal dengan yakin yang mengatakan bahawa ada satu naratif tunggal atau pemahaman yang benar. Mengikut pandangan pasca modernism, mereka lebih suka mengakui kepelbagaian realiti di mana terdapat pelbagai garis masa yang selari berjalan pada satu keadaan. Seperti contoh teori dunia alternatif dan pasca modernism ni dia mempercayai realiti itu sebagai subjektif di mana realiti bersifat pergantungan pada interpretasi individu atau kelompok. Dengan kata lain, pasca modernism mengklasifikasikan pandangan realiti sebagai subjektif kerana realiti selalu dianggap sebagai hasil daripada pemikiran seseorang atau individu tersebut. Ini kerana manusia memiliki keterbatasan dan pandangan terhadap dunia, di mana kita tidak tahu dan tidak dapat menjangkakan apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Manakala bagi falsafah sejahtera pula ke arah realiti itu satu objektif di mana terdapat satu dasar atau nilai-nilai tertentu yang dianggap sebagai satu asas kepada kebenaran dan keadilan. Seperti contoh undang-undang untuk menegakkan kebenaran. Di mana falsafah sejahtera memandang realiti itu bersifat kebenaran mutlak di luar dan bebas daripada persepsi individu.
Ini berbezalah dengan pandangan pasca modernism tadi. Okey, sebab relatif berdasarkan pandangan pasca modernism dan falsafah sejahtera itu berbeza. Falsafah sejahtera mereka lebih mempercayai dan mengatakan fahaman relatif berdasarkan objektif. Sebagai contoh, pandangan-pandangan atau fakta serta peristiwa sejarah yang diyakini tanpa bergantung pada interpretasi sesuatu individu. Sebagai contoh, peristiwa sejarah yang berlaku dalam dunia ini tidak akan bergantung pada satu pandangan individu sahaja, kerana untuk mencari kebenaran kita perlu mencari di sumber-sumber yang tepat dan sahih untuk dibuktikan bahawa peristiwa itu memang benar berlaku di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Akhila binti Fani. Saya akan menerangkan tentang pembicaraan pertama, pasca modernisme terhadap agama. Pertama, wujudnya fahaman feminisme yang bertentangan dengan agama Islam. Iaitu fahaman feminisme iaitu golongan wanita yang mengetepikan golongan lelaki kerana mereka beranggapan bahawa mereka mampu berdiri dengan dirinya sendiri dengan tanpa bantuan lelaki. Yang kedua, wujudnya dan memang ada fahaman sekularisme yang mengetepikan memisahkan agama Islam dan agama dan kehidupan seharian. Mereka beranggapan bahawa agama, kehidupan seharian dan mereka patut dipisahkan. Tidak perlu dicampur adukkan. Perbincangan kedua bagi perbandingan falsafah pasca modernisme dan falsafah sejahtera adalah berkaitan feminisme. Feminisme ini dapat dilihat di dalam negara kita sendiri makin menjadi-jadi dan makin berluasa. Hal ini kerana feminisme salah satu kesan daripada falsafah pasca modernisme. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa perkara yang mereka perjuangkan. Antaranya adalah soal keadilan sosial, kesesamaan, hak kemanusiaan, liberalisasi kaum wanita dan pelbagai pendekatan yang berpusat dan menyebelahi kaum wanita. Hal ini bertentangan dengan agama Islam itu sendiri yang merupakan salah satu cabang dalam falsafah sejahtera. Di dalamnya terkandung perkara yang meletakkan agama Islam sebagai satu tujuan dalam kehidupan. Bagi falsafah sejahtera itu sendiri, agama Islam mengangkat golongan wanita. Tapi bagi fahaman falsafah pasca modernisme, mereka menganggap wanita yang terikat dengan agama adalah kolot. Mereka berfikiran kedudukan wanita di dalam agama diancam dan mereka memahukan hak yang sama rata dan atau dikenali sebagai hak sama gender, iaitu mereka mahukan hak sama rata seperti lelaki juga. Perbincangan seterusnya bagi perbandingan falsafah pasca modernisme dan falsafah sejahtera adalah berkaitan nilai kekeluargaan. Bagi falsafah sejahtera, kasih sayang dan hormat menghormati antara satu sama lain sangat penting dalam membina keluarga yang bahagia dan harmoni. Setiap ahli keluarga perlu menghormati antara satu sama lain dan memberikan kasih sayang mencukupi. Anak-anak yang mendapat kasih sayang yang mencukupi jauh lebih baik tingkah lakunya berbanding mereka yang kekurangan kasih sayang. Hal ini dapat dilihat pada falsafah pasca modernisme yang tidak menerapkan nilai kasih sayang antara ahli keluarga. Akibatnya, institusi kekeluargaan rapuh dan nilai moral semakin hilang dalam kalangan anak remaja masa kini. Falsafah pasca modernisme menyaksikan institusi kekeluargaan semakin rapuh serta tidak mampu lagi membentuk masyarakat yang mempunyai nilai-nilai moral yang tinggi. Ia merupakan kesan daripada arus globalisasi yang menyajikan dunia tanpa sepadan. Institusi keluarga yang rapuh, agama dan akhlaknya akan menyebabkan anak-anak mudah terjebak
dengan gejala sosial dan pergaulan bebas. Mereka mengejar kebebasan, kemewahan serta berbuat sesuka hati tanpa batasan. Sebagai kesimpulan, terdapat banyak perbezaan antara falsafah modernisme dan falsafah sejahtera dari segi sejarah, faktor cabaran dan halangan bagi mempraktikkan falsafah tersebut di Malaysia. Sebagai umat Islam, kita haruslah mengamalkan falsafah yang konsepnya bersesuaian dengan ajaran agama Islam. Seperti mana yang telah dibincangkan di hasil kajian, falsafah sejahtera adalah falsafah yang paling sesuai dipraktikkan di Malaysia. Ini kerana falsafah sejahtera mementingkan kelebihan berilmu. Ini telah dititik beratkan di dalam Islam bahawa ilmu itu wajib dituntut. Seperti mana disabdakan Rasulullah SAW, barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia maka tuntutlah ilmu, dan barang siapa yang inginkan kebahagiaan akhirat tuntutlah ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya tuntutlah ilmu pengetahuan. Selain daripada itu, wajib menuntut ilmu juga diterangkan di dalam surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 yang menerangkan tentang perintah Allah kepada umat Islam untuk menuntut ilmu pengetahuan. Walau bagaimanapun, falsafah modernisme bukanlah ditentang dan tidak boleh diguna pakai di Malaysia. Terdapat banyak juga kelebihan falsafah modernisme jika umat Islam menggunakan dan memanfaatkannya dengan betul. Falsafah modernisme ini juga diperlukan kerana sekarang dunia teknologi telah berkembang mengikut peredaran masa. Oleh sebab itu, kita juga memerlukan kelebihan yang ada di falsafah modernisme supaya negara Malaysia berjaya maju ke hadapan.